tidak langsung menggambarkan kepada kita bahawasanya kita telah pun sampai ke dalam hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Di dalam sebuah acara pertandingan perlumbaan yang melibatkan tempoh masa dan jarak yang panjang, maka seseorang yang menyertai acara tersebut apabila dia sudah hampir sampai ke garisan penamat, untuk dia mencapai kemenangan, maka dia perlu memperkuatkan langkah dan kayuhan dia. Begitulah juga apabila kita berada di dalam sebuah medan perlumbaan melaksanakan segala amal soleh yang melibatkan tempoh yang panjang, iaitu selama 1 bulan. Maka apabila sepatutnya kita berada pada akhir-akhir medan perlumbaan tersebut, kita lebih memperkuatkan langkah kita, melajukan amal ibadat, serta memperbanyakkan usaha supaya kita dapat sampai ke garisan penamat sebagai seorang yang berjaya, bukan sebagai seorang yang gagal. Apabila kita berada pada masa-masa seperti ini, maka suka untuk saya menjadikan sesi tazkirah kita pada hari ini sebagai satu kuliah untuk sama-sama kita tadabbur Al-Quranil Karim. Dan surah yang saya pilih untuk kita bahas secara bersama pada tengah hari ini adalah surah Al-Qadar, yang mana saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir menghafal surah ini dengan begitu baik. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, terjemahannya di dalam bahasa Melayu, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Al-Qadar Al-Quranil Karim, iaitu sesungguhnya kami ini telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kalimah inna terjemahannya adalah sesungguhnya kami, tetapi dari sudut tafsiran dan apabila kita tadabbur perkataan ini, kita dapat melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya kepada 2 bentuk keadaan. Kadangkala Allah sifatkan dirinya kami, dan kadangkala Allah sifatkan dirinya aku ataupun saya. Maka apa yang membezakan antara 2 sifat diri Allah ini? Kalau kita lihat, apabila Allah ingin menceritakan sesuatu perkara yang hebat, maka Allah kebiasaannya akan mensifatkan dirinya dengan perkataan kami. Sebagai contoh, Allah nak sifatkan bahawasanya selepas manusia mati, Allah mampu menghidupkan semula manusia yang telah mati. Maka Allah gunakan perkataan kami, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan mereka yang telah mati. Sedangkan dari sudut akal fikiran manusia, mana ada manusia yang mampu menghidupkan manusia lain yang telah meninggal, walaupun itu adalah manusia yang paling dia sayang. Tetapi bila Allah nak bagi tahu yang Allah mampu menghidupkan manusia yang telah meninggal, maka Allah guna perkataan kami, inna nahnu nuhyil mauta. Tetapi kalau Allah ingin mensifatkan pribadinya sendiri, ataupun sifat yang disebut sebagai sifat zatiyah bagi Allah, maka Allah akan menggunakan kalimah ana, iaitu aku. Sebagai contoh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini hanyalah sifat khusus bagi Allah yang membawa maksud sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka abdikan diri kepada aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk kamu mengingati aku. Begitu juga firman Allah, nabbi ibadi annal ghafurur rahim, ataupun nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Itu yang lebih tepat. Bagi tahu kepada hamba-hamba aku, sesungguhnya aku adalah
Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sifat-sifat yang terkhusus dan khas hanya kepada Allah, sifat peribadi Allah. Maka Allah menggunakan bahasa saya dan aku. Adapun dalam bab nak menceritakan berkenaan makhluknya yang hebat ataupun tindakannya yang hebat, maka Allah ini akan membahasakan dirinya sebagai nahnu ataupun kami. Seperti contoh, wama arsalnaka, tidaklah kami utuskan kamu. Perbuatan mengutuskan seorang rasul adalah perkara yang hebat. Menghidupkan yang mati adalah perkara yang hebat. Maka Allah guna kata ganti nama diri nahnu sebagai kami. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pemberi rahmat kepada keseluruhan alam. Maka begitulah yang kita dapati di dalam ayat pertama surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami. Dan kalimah kami di sini menolak dakwaan sebahagian kelompok yang mendakwa terhadap konsep Trinity dalam isu ketuhanan. Dan apabila berlaku Trinity, mereka menganggap bahawasanya Tuhan itu terbahagi kepada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, dan ada anak Tuhan. Tuhan Bapa adalah Allah, Ruhul Kudus adalah Jibril, dan anak Tuhan di situ adalah Jesus ataupun Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi ini adalah ditolak dan dibantah konsepnya di dalam surah ataupun di dalam Al-Quran itu sendiri, apabila Allah menyatakan laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya telah kufur mereka yang mengatakan Allah itu yang ketiga daripada Tuhan yang tiga. Maka ini dibahas dan ditolak. Jadi sebahagian mereka yang memegang konsep Trinity, mereka mendakwa ini dalam Quran sebut Allah menggunakan bahasa kami, menunjukkan Allah bukan tunggal dan bukan esa. Sedangkan kita katakan bahawasanya ini adalah statement yang salah. Kerana perkataan kami di situ bukan membawa maksud banyak, tetapi kami di situ adalah menggambarkan erti keagungan dan kebesaran. Sebab itu kata para ulama, kullu dhamairil jama' al-mansubah ila Allahil muradu biha ta'zim. Setiap kata ganti nama diri jamak yang datang dalam bentuk plural, maka yang dimaksudkan dengannya adalah at-ta'zim, mengagungkan dan membesarkan Allah. Kalau kita tengok pemerintah negara-negara tertentu menggunakan perkataan kami akan menghantar tentera kami, sedangkan arahan daripada dia seorang sahaja, maka ini menggambarkan erti kebesaran dirinya sebagai seorang pemerintah. Bukanlah bermakna dia itu ada banyak sedangkan dia seorang sahaja yang mengeluarkan arahan. Apabila Allah mengatakan anzalnahu, kami telah turunkan ia, menunjukkan Al-Quran ini berlaku secara nuzul, secara penurunan. Itulah yang kita sebut nuzulul Quran, penurunan Al-Quranil Karim. Dan Al-Quran ini dia ada beberapa cara penurunan. Daripada Baitul Izzah ke langit dunia, daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berperingkat-peringkat. Maksudnya ada ayat Al-Quran yang turun secara sekaligus, sepertilah surah Al-Fatihah. Begitu juga ada ayat Quran yang satu surah itu dia tidak turun secara sekaligus, tetapi ia turun secara berasingan, seperti surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, ayat yang kelima ataupun ayat yang kelima yang terawal itu adalah yang turun secara sekaligus. Tetapi ayat ke-6, ke-7, ke-8 dia tidak turun dalam masa yang sama, iaitulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah kepada ayat yang kelima itu, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini antara cara penurunan ataupun nuzulul Quran. Begitu juga ada ayat yang Quran ataupun ayat Al-Quran yang turun hanya satu ayat dia sahaja.
Maknanya dia turun dalam waktu itu adalah satu tu sahaja, seperti ayat-ayat yang menceritakan berkaitan persoalan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat itu turun adalah untuk menjawab persoalan itu sahaja. Baik, seterusnya penurunan Al-Quran ini ulama sepakat bahawasanya ia turun di dalam bulan Ramadanil Mubarak, kerana cara kita memahami Al-Quran adalah dengan kita menafsirkan ia dengan tafsiran ayat Al-Quran yang lain. Kerana dalam surah Al-Baqarah Allah secara jelas menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lalu dalam bulan ataupun dalam surah Al-Qadar Allah menyifatkan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, maka ini membawa erti Lailatul Qadar itu berlaku di dalam bulan Ramadanil Mubarak. Kita masuk kepada perbahasan berkaitan Lailatul Qadar, ataupun yang disebutkan di dalam bahasa Melayu sebagai malam Al-Qadar. Al-Qadar membawa maksud malam yang penuh kehebatan dan kekuatan yang tersendiri. Sebab itu kalau kita kata saya ada kederat lagi, maka kederat di situ maksudnya adalah kekuatan dan kemampuan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang ada kekuatan yang tersendiri, malam yang mulia dan malam yang punyai kehebatannya yang tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam membahaskan isu Lailatul Qadar, ulama khilaf kepada beberapa perkara-perkara yang tertentu. Yang pertama, mereka berbeza. Adakah malam Al-Qadar itu berlaku dalam bulan Ramadan ataupun berlaku dalam bulan yang lain dalam setahun? Ini pun ulama khilaf juga sebenarnya, kerana sebahagian mereka berpandangan bahawasanya malam Al-Qadar itu berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Sebab itu kita pada malam nisfu Sya'ban kita dengar sebahagian pendapat orang-orang dahulu yang mengatakan pada malam nisfu Sya'ban buku amalan akan bertukar, buku amalan akan dipisahkan. Maka ini disifatkan pada malam nisfu Sya'ban. Sedangkan ciri-ciri buku amalan bertukar itu adalah pada malam Al-Qadar. Tetapi ini menggambarkan ulama berbeza pendapat. Tetapi kita kata pandangan yang paling tepat, Lailatul Qadar sepakat berlaku dalam bulan Ramadan, kerana kita kaitkan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Dalam ayat yang ke-183, saya minta maaf, 185, Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar, cara untuk kita kaitkan antara kedua ayat ini, maka kita kata Lailatul Qadar berlaku pada malam hari bulan Ramadanil Mubarak. Bila ulama berpandangan ia berlaku dalam bulan Ramadan, lalu mereka juga berbeza juga pandangan terhadap dalam pembahagian 10 hari tersebut, iaitu selama 30 hari. Pada malam bilakah berlakunya Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar? Ini ulama bahaskan juga. Sebahagian mereka berpandangan Lailatul Qadar itu pada 15 terakhir yang berbaki daripada bulan Ramadan. Sebab itu diriwayatkan daripada Ubay ibn Ka'ab, beliau memulakan bacaan doa kunut di dalam witir ketika salat tarawih itu adalah bermula selepas daripada fasa yang kedua berbaki, iaitu 15 yang berbaki daripada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat di negara kita ini, kebiasaan masjid dan surau kunut bermula selepas 15, iaitu pada malam yang ke-16 dan seterusnya sehinggalah kepada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi 15 terawal kita tidak membacanya. Ini kerana dalam mazhab Syafi'i, antara hujah yang digunakan adalah statement dan perlakuan Ubay ibn Ka'ab. Kerana start daripada 15 Ramadan ke atas itu sudah diharapkan berlaku padanya malam Al-Qadar.
Jadi ini yang ulama sebut. Tetapi pandangan yang kedua, mereka kata tak, dia bukan 15 yang berbaki, tetapi 10 yang berbaki. Bermula daripada malam yang ke-20 ataupun malam yang ke-21, maka pada ketika itu Lailatul Qadar telah bermula untuk kita sama-sama mencarinya. Ini bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah 10 ataupun carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadanil Mubarak. Jadi ini yang disebutkan di dalam hadis. Lalu mereka yang berpegang kepada pandangan 10 yang terakhir Ramadan berlakunya Lailatul Qadar masih juga berkhilaf pandangan. Dalam 10 ini, bilakah sebenarnya yang berlaku? Bilakah yang berlaku? Lalu kita kata ulama khilaf juga. Tetapi mereka keluar kepada statement apabila Nabi menyatakan ia adalah pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya daripada 10 hari kita dah kecilkan skop kepada 5 hari, iaitulah 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Ini malam-malam yang ganjil. Jadi disebabkan itu, walaupun 21, 23, 25 sehingga ke 29 telah dikecilkan skopnya kepada 5 hari, pun ulama masih berbeza pandangan. Bilakah sebenarnya berlaku malam Al-Qadar ini? Setiap daripada mereka ada pandangan-pandangan peribadi yang tersendiri. Ini menggambarkan kepada kita tidak ada kesepakatan terhadap tarikh yang paling tepat bilakah berlakunya malam Al-Qadar, kerana Nabi sendiri tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang paling tepat bila berlakunya malam tersebut. Nabi kata, inni uritu lailatul qadar summa nusituha. Aku diperlihatkan malam Al-Qadar berlaku pada satu malam, kemudian aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dilupakan oleh Allah atas faktor hikmah yang tertentu, supaya kita dalam 5 malam yang berbaki ini, iaitu 5 malam yang ganjil ini, bersemangat fokus untuk melaksanakan ibadat supaya kita mendapat ganjaran pada malam tersebut. Ulama antaranya dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka mengatakan malam Al-Qadar itu sama ada malam yang ke-21 ataupun pada malam yang ke-23 daripada bulan Ramadanil Mubarak, kerana ada beberapa dalil dan hujahan yang mereka gunakan. Begitu juga sebahagian mereka kata ini berlaku pada malam yang ke-25, pada malam yang ke-25. Dan kalau ikut pandangan dari kalangan para sahabat Nabi seperti Abdullah ibn Abbas, seperti Aisyah dan seperti Ubay ibn Ka'ab, mereka bertiga ini berpandangan bahawasanya Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Ini berdasarkan kata-kata daripada Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab, bahawasanya aku tahu benar bila berlaku malam Al-Qadar itu. Sesungguhnya ia adalah pada malam yang ke-27 Ramadan. Ini kata-kata Ubay ibn Ka'ab. Dan pendapat ini disokong oleh sepupu Nabi, yang Nabi doakan dia ini supaya dia faqih dalam agama, iaitulah Abdullah ibn Abbas. Dan Ibn Abbas ini dia turut mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. Tetapi hujah yang digunakan oleh Ibn Abbas agak menarik, kerana dia menggunakan hujah yang berkaitan dengan angka dan penomboran. Dia kata Allah suka kepada nombor 7. Dia kata Allah suka kepada nombor 7. Sebab itu bilangan hari ada 7. Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam tempoh 7 hari. Langit ada 7 tingkatan langit, bumi ada 7 lapisan bumi. Lalu dia kata malam Al-Qadar adalah pada malam yang ke-7 daripada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu, iaitu pada malam yang ke-27. Ini statement yang disebutkan oleh Ibn Abbas, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Zadul Masir. Selain daripada itu, Ibn Abbas turut menggunakan berkaitan dengan nombor dan perangkaan juga. Dia kata apa?
Dia kata dalam surah Al-Qadar yang kita bahas ini, perkataan Lailatul Qadar disebut sebanyak 3 kali. Disebut sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, 1 Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, 2 Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 3. Jadi dia kata Lailatul Qadar mempunyai 9 huruf. Lailah ada 4, Al-Qadar ada 5. Alif, Lam, Qaf, Dal, Ra. Lam, Ya, Lam, Ta marbutah. Jadi 9 kali 3 dia kata bersamaan 27. Jadi ini menggambarkan malam Lailatul Qadar adalah pada malam 27. Ini statement daripada Ibn Abbas juga. Dan selain daripada itu, dia mengatakan bila diteliti surah Al-Qadar itu, daripada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, cuba kita cari kalimah yang ke-27 adalah kalimah apa? Iaitu pada perkataan salamun, pada perkataan sejahteralah ia, menunjukkan inilah antara hujahan yang digunakan oleh Sayyiduna Ibn Abbas pada menyatakan itulah malam yang berlakunya Lailatul Qadar. Tetapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya ulama tidak sepakat pada malam yang tertentu. Boleh jadi tahun lepas 27, boleh jadi tahun ini 23, boleh jadi tahun depan 25, boleh jadi tahun akan datang 21. Menunjukkan ia tidak tetap pada hanya malam tertentu setiap tahun sama pada malam itu. Justru kita dituntut untuk menggalakkan ibadat kita pada 5 malam ini, 21, 23, 27, 25 dan 29, menggiatkan ibadat. Dan yang paling kurang adalah dengan cara kita melaksanakan beberapa amalan. Kadang-kala kita pelik kenapa sebahagian orang kita dia kata rugi aku terlepas malam Al-Qadar. Hai, kita kata dia terlepas malam Lailatul Qadar, sepatutnya tak ada manusia yang terlepas malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana malam ini bermula apabila terbenamnya matahari, iaitu apabila masuknya waktu maghrib, bermulalah malam. Takkan dia tak salat maghrib yang dia terlepas Lailatul Qadar tu? Takkan dia tak salat isyak yang dia kata dia terlepas Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini yang dapat bukannya bagi orang yang tahajud je, tak. Tapi bagi orang yang buat salat maghrib dapat, bagi orang yang buat salat isyak dapat, yang buat salat tarawih secara berjamaah dapat, yang buat salat subuh pagi itu pun dia dapat, kerana salamun hiya hatta matla'il fajar. Salat subuh adalah salat fajar. Jadi sebab itu kita katakan ini, kita kena jelaskan hal ini dengan sebetulnya, bahawasanya yang paling utama untuk kita buat adalah 3 jenis salat. Yang pertama, salat isyak pastikan berjamaah, kerana Nabi kata man sallal isya'a fil jamaah faka'annama qama nisful lail. Siapa salat isyak secara berjamaah seperti dia salat separuh malam. Yang kedua, tarawih pastikan berjamaah. Tarawih pastikan berjamaah, kerana Nabi kata dalam hadis yang sahih, fa innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa qiyam bersama imam sehingga imam selesai, dituliskan ganjaran pahala salat sepanjang malam. Dan salat subuh pastikan berjamaah juga, kerana Nabi kata man shalla subha fil jamaah faka'annama shallal laila kullah. Sesiapa salat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti dia qiyam sepanjang malam juga. Kemudian Allah mengatakan, Allah timbulkan persoalan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Dalam Quran kalau kita teliti, dia ada 2 bentuk. Yang pertama wa ma adraka, yang kedua wa ma yudrika. Wa ma adraka dan wa ma yudrika ini kedua-duanya bermaksud tahukah kamu. Tetapi Al-Quran ini ada membezakan antara wa ma adraka dan wa ma yudrik. Wa ma adraka biasanya selepas tu pasti ada jawapan kepada persoalan, tetapi wa ma yudrika tidak akan ada jawapan. Sebagai contoh, wa ma adraka ma hiyah, ada tak jawapan selepas itu? Ada, narun hamiyah. Kemudian wa ma adraka mal qari'ah, ada tak jawapan selepas itu? Ada, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ada jawapan-jawapannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ada jawapannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi kalau wa ma yudrika, tidak ada jawapan. Seperti wa ma yudrika la'alla as-sa'atu qarib, tahukah kamu boleh jadi kiamat itu hampir datang? Tak ada jawapan selepas tu. Jadi ini perbezaan antara wa ma adraka dan wa ma yudrik.
Allah sifatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik. Lebih baik itu bermaksud kalau kita hidup 83 tahun tanpa ada satu malam Lailatul Qadar, itu tidak baik. Tetapi pada malam Al-Qadar yang kita hidup, satu malam kita beribadat lebih daripada 83 tahun kita hidup, iaitulah bersamaan 1000 bulan. Maka ini menggambarkan kepada kita hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita hidup pun 83 tahun, bukanlah keseluruhan 83 itu diisi dengan ibadat. 10 tahun main sebab waktu tu nak membesar, 15 tahun waktu remaja, kemudian 20 tahun waktu bekerja, dia kerja lagi, dia tidur lagi, dia makan lagi, dia main bola lagi, dia gelak-gelak lagi. Jadi ini nak ikutkan bukanlah keseluruhan umurnya dengan ibadat. Tapi kalau ibadat satu hari je ataupun sekali pada malam Al-Qadar, maka ini menyamai lebih hebat dan lebih besar pahalanya berbanding dia beribadat pada 83 tahun. Sebab itu kita pada malam Al-Qadar, kita jangan buat satu ibadat je. Ada orang fokus solat je. Tak. Tapi kita jadikan malam tu bukan sekadar kita solat. Ada solat, ada baca Quran, ada zikir, ada istighfar, ada sedekah, ada buat baik, ada tolong orang itu ini, menunjukkan kita banyak ibadat yang kita buat dalam malam tersebut. Walau kalau kita solat je rugi lah, tapi kita kena perbanyakkan amal lain untuk setiap amalan itu dilipat gandakan melebihi 83 tahun kehidupan seseorang manusia itu. Kemudian Allah menceritakan pada malam Al-Qadar itulah diturunnya segala malaikat-malaikat atas perintah Allah, menunjukkan malaikat ini tempat tinggalnya bukan di dunia, tetapi tempat tinggal mereka adalah di atas langit. Pada malam itu mereka turun ke atas muka dunia untuk menaungi manusia-manusia ataupun hamba-hamba Allah dalam beribadat kepada Allah. Selain daripada keseluruhan malaikat, turun juga ar-ruh. Ar-ruh di situ ulama khilaf, ada yang kata Jibril, ada yang kata malaikat-malaikat yang tak pernah diketahui selama hari ini turun pada malam Al-Qadar dengan tujuan untuk menaungi hamba-hamba Allah melaksanakan ibadat kepadanya. Kemudian Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar, sejahteralah malam tersebut sehinggalah terbitnya fajar sadiq, iaitulah waktu subuh berkumandangnya azan itu. Menunjukkan inilah tempoh masa, dan Lailatul Qadar tidak mempunyai ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu. Kadang-kadang orang kita ini dia sanggup keluar rumah nak tengok ada pokok sujud ataupun tidak. Kadang nak tengok air di kolah tu bergerak ke tidak. Kadang nak tengok sekian-sekian haiwan unta tunduk dan tertidur ke tidak. Ini bukan tanda-tanda Al-Qadar. Tetapi Al-Qadar ini sepatutnya kita tidak mencari tanda-tandanya itu. Yang jelas Nabi sebut keesokan harinya adalah hari yang cerah, hari yang redup, hari yang tenang, dan hari yang kita tengok bersih dan rasa tenang sahaja. Tetapi kalau keesokan hari baru kita sedar, rugilah. Sepatutnya kita mencari pada malam-malam tersebut. Tetapi sepanjang saya hidup, sepanjang pemerhatian saya, kebiasaannya selepas hari 21 cerah, redup je. Lepas hari 23 pun redup. Selepas hari 25 pun berangin saja. Lepas hari ke-27 pun sama. Menunjukkan ini sebenarnya adalah rahsia Allah. Dia tak nak bagi tahu sungguh, tetapi dengan syarat biarlah kita memperbanyakkan ibadat pada malam-malam yang ditekankan padanya Al-Qadar tersebut ataupun berlakunya Lailatul Qadar. Kalau ikut ulama tertentu seperti Ibn Rajab dan Ibn Hubairah, mereka berkata kalau malam ganjil tu berlaku pada malam Jumaat, malam itulah paling utama untuk berlakunya Lailatul Qadar. Jadi kita di antara 21, 23, 25, 27 dan 29 ni bila malam Jumaat? Pada malam yang ke-23 hari itu berlakunya malam Jumaat dan bertembung dengan malam ganjil dari 10 malam yang terakhir. Jadinya hadirin dan hadirat, saya merasakan cukup sekadar itu kerana setengah jam telah pun berlalu dari tempoh masa yang ditetapkan untuk saya berkuliah. InsyaAllah telah selesai kuliah tafsir kita berkaitan dengan surah Al-Qadar. Mudah-mudahan kita turut bersemangat memperbanyakkan amal saleh pada hari-hari yang terakhir daripada bulan ini.